Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ni. InsyaAllah sebiasa sekarang dah lepas daripada kita habiskan dulu kitab usul tafsir. So kita ambil insyaAllah macam mana yang diminta oleh Baca Salam untuk kita bacakan atau bincangkan kitab Akidah Manhaj Salaf. Yang mana kita pernah buat daurah kan. Cuma yang ini kita akan detailkan, bincang satu persatu ikut tajuk dan bab. So hari itu kita dah masuk bab pertama, pendahuluan bab pertama tentang latar belakang akidah dan tauhid. Kita bahaskan itu berkenaan dengan definisi akidah itu sendiri. Itu apa yang akidah ni adalah apa yang ada daripada kepercayaan dalam diri seorang tu dipanggil akidah. Akidah adalah apa yang berada dalam diri manusia tersebut. Tak kira betul atau salah sebagainya, itu akidah. Tapi akidah Islam, ini apa yang ditegaskan terhadap Allah Ta'ala, para malaikat, kitab. Ini rukun iman kita tu. Okey. Kemudian tauhid. Apa tauhid kita bincangkan? Definisi tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam masalah bila tauhid ni dia akan definisi dia merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal kita tak tauhidkan Nabi. Walaupun kita menunggalkan ittiba', mengesahkan, menunggalkan ibadah kepada Allah, menunggalkan ittiba' kepada Nabi, tapi kita panggil tauhid Nabi, tauhid kepada Nabi, tapi kita kata tauhid itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita menunggalkan Allah Ta'ala dari segi masalah haknya sebagai Tuhan yang mentadbir dan mengurus, yang mengadakan. Okay, kemudian kita hak dia sebagai Tuhan yang layak disembah. Kemudian pada nama dan juga sifat-sifatnya, bahawa dia tunggal dalam segala keadaan tadi. Tak ada siapa yang sama dengan Allah Ta'ala untuk boleh disamakan dengan Allah Ta'ala dalam perkara-perkara tersebut. Kemudian kita bincangkan juga hubungan akidah dengan tauhid. Dia sebenarnya kalau ikut pada ahli sunnah, dia jadi benda yang sama saja, tak diasingkan. Walaupun saya kata tadi, kalau ikut akidah tadi, kepercayaan, tauhid ni kita spesifik kepada tajuk Allah Ta'ala punya kedudukan. Tapi dalam sama, bila kita bincang bab akidah tauhid, dia sebenarnya jadi satu. Okey. Nama-nama ilmu akidah dan tauhid kita bincang tu, kita ada nama ilmu akidah, tauhid, kemudian sunnah, kemudian usuluddin, kemudian fiqh akbar, syariah. Ini berdasar pada karangan para ulama pada zaman tersebut. Itu yang kita bahaskan. So hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada perbezaan antara ilmu tauhid dengan ilmu kalam. Ini bukan kita pilih kebetulan. Bulan ni pula orang pun sibuk dengan tajuk ni. Dia sebenarnya apa yang berlaku, yang punca kalau tak nak tahu kenapa orang-orang ahli kalam ni atau sidang kalam punya kumpulan, diorang start komen. Punca dia sebab satu statement yang dikeluarkan oleh salah seorang asatizah kita, yang sebutan tajuk tak bertuhan. Ayat tak bertuhan tadi itu bukan tuduhan melulu yang beliau katakan kosong. Punca dia adalah kerana kepercayaan golongan Asy'ariyah yang berfahaman ilmu kalam. Kalau Asy'ariyah yang awal tak macam ni, tapi Asy'ariyah yang baru ni yang ikut ilmu kalam, diorang ada perbahasan berkenaan masalah kita ni tidak dalam Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak ada dalam alam, tak ada luar alam. Tak ada dalam alam, tak ada luar alam. Maka mana saya pun tak tahu. Ada video diorang cakap macam tu. Dan bahkan memang itu kepercayaan yang ada. So basically bila dalam konteks masalah kefahaman sedemikian, dalam alam tak ada, luar alam tak ada, dan kat mana? Kita tak pernah, kita dalam akidah ahli sunnah adalah Allah Ta'ala terpisah dari makhluknya. Bukannya dalam keadaan yang dibayangkan bersatu dengan makhluk dan sebagainya. Ini masalah kefahaman teruk tau. Ini bukan, bahkan menjadi sebab fahaman wahdatul wujud tu muncul adalah bila orang tu kata Allah tak ada dalam alam, tak ada luar alam.
Surut dia. Semua yang ada ni lah. In the end dia punya keputusan tu, tanpa disedari, itulah sebenarnya yang menghasilkan batiniah, menghasilkan ajaran sesat, menghasilkan apa, wahdatul wujud, wahdatul syuhud dan sebagainya. Semua sekali itu terhasil daripada fahaman ini. Sebab dia tak nak cakap pasal, dia kata tajuk asal dia pasal nak kononnya takdis Allah Ta'ala, mensucikan Allah dari sifat makhluk, sampai last sekali buang apa yang Allah Ta'ala kata tentang dirinya. Macam semalam ke, saya cerita semalam kat sini yang saya tanya apa, Sidratul Muntaha kat mana, kan, cerita dia tanya dekat pakcik-pakcik tu, dia macam senyap nak jawab, macam nak kata A ke B tak berani. Sedangkan kita tahu dalam Quran Karim Allah Ta'ala sebut Sidratul Muntaha, dan hadis Nabi sebutkan Sidratul Muntaha atas. Ini Nabi naik Mi'raj sampai setiap langit dibukakan pintu, sampailah ke atas sekali, kemudian lepas, mana dalam alam lah, dalam alam ni, maksud dia langit tu dan bumi adalah satu alam. Luar daripada langit dan bumi tu, ada di situlah tajuk di mana Nabi SAW menerima akan solat. Itu sudut asal, faham sangat dah. Tapi masalahnya ialah kerana kita tahu maksud, jelas contohkan rupa tak boleh, kita faham kalimah tapi tak tahu cara. Ini bukan masalah kita membatalkan akal, tapi kerana Allah tak ada contoh nak dibandingkan. Whenever kita kata Allah macam ni, dan gagal, sebab laisa kamitslihi syai'. Sebab tu macam kebetulan bila start ayat tu keluar, statement berkenaan, cuma tak diperincikan kenapa dia cakap macam tu. So bila dia kata Allah tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kanan, tak ada depan, tak ada belakang, so last sekali tak ada lah. Itu maksud asal dia. Tapi basic dia bila kita kata tak ada, macam nanti kita tak lihat Allah Ta'ala, so tak ada lah. Jadi basic ayat tersebut bukanlah menghina secara direct, tapi untuk memperbahaskan tentang fahaman ahli kalam yang mengatakan tentang Allah Ta'ala apa yang tak layak. Sedangkan kita ahli sunnah, kita kata tentang Allah Ta'ala apa Allah Ta'ala kata tentang dirinya. Macam mana dia kata, macam tu kita kata. Cuma kita mempelbagaikan macam mana, memacam manakan, kaifiat tak ada. Kalimah faham, kalimah faham, kita faham kalimah tapi tak tahu cara. Itu sudut asal dari akidah kita, takdis kita kepada Allah Ta'ala tanpa membatalkan akan apa Allah Ta'ala kata tentang dirinya. Dia kata dengar, kita faham dengar, tapi tak boleh kita samakan dengar dia macam dengarnya kita. Dia berkata-kata juga. Memang kita kata Allah Ta'ala berkata-kata, tapi tak macam kita berkata-kata, kita cara kita berkata-kata tak ada. Tapi kalau dia kata Allah Ta'ala berkata-katalah Musa dengar. Jazakallah khairan. Musa dengar. Air banyak. Okay, baik. Musa dengar kata kalamullah. Memang benda tu kalamullah. Kenapa nak cakap bukan pula? Dia pula ayat tak ada huruf, tak ada suara, nak bezakan dengan makhluk, sampai apa yang ada dengan makhluk semua batalkan. Sekarang kita kata macam mana pendengaran Allah Ta'ala, macam mana penglihatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lihatlah, dengar suara. Inna rabbi la sami'ud du'a, macam kata Ibrahim AS, Tuhanku benar-benar mendengar akan doa. Mana doa didengari, kita lafaz sebab Allah Ta'ala dengar. Betul, doa Nabi SAW semuanya berlafaz, dilafazkan. Ya Allah, Rabbana, semua sekali akan lafaz, bukannya datang dengan keadaan Allah tahu apa dalam hati kita. Tak macam tu. Semua dilafazkan. Sebab kita melafazkan doa sebab kita beriman dengan Allah Ta'ala Sami'. Itu tajuk asal. Kita beriman untuk beramal. Tapi masalahnya pasal golongan ahli kalam ni, dia problem dia orang gunakan akal itu mengatasi segala-galanya. Hatta nas, kalau lawan akal, buang nas. Nas tu kena ditakwilkan, pusingkan. Kalau tak boleh, dhaifkan. Jadikan nas tu dhaif. Macam mana nak dhaifkan nas ni tadi? Tapi ketika mana dia nak berhujah untuk menangkan pendapat dia, hadis dhaif boleh pakai. Hadis dhaif tak sahih pun tak apa, janji ada kata-kata. Ini realiti yang berlaku, yang tuan-tuan dengar berbalas-balas cakap sampailah mungkin wallahu alam, tunggu kepada diskusi yang akan berlaku nanti. Bila cadangan 25 bulan ni, insya-Allah semua tak jadikan dia jadi dan berlaku. Kat itu kita akan nampak sebenarnya pasal mana pembohongan geng-geng ahli kalam ni sangat dahsyat. Dekat sini kebetulan pula tajuk kita kita akan bincang tajuk ni, bukan sengaja kebetulan. Baik, qala al-muallif, berkata para pengarang buku dia terjemahkan oleh Profesor Basri, okay? Dia kata
Perbezaan ilmu tauhid dengan ilmu kalam. Perbezaan ilmu tauhid yang kita belajar untuk mengesakan Allah Ta'ala, yang kita belajar mengenal Allah Ta'ala, dan mengesakan, bukan setakat mengenal. Bahkan itu waktu kalimah tauhid tadi, dia bersifat dengan sifat spesifik. Bukan hanya setakat kenal Allah, tapi mengesakan Allah Ta'ala. Sebab kalau setakat kenal, iblis pun kenal. Betul, gelaran banyak orang suka pakai Arif Billah, Arif Billah, Al-Arif Billah, nama guru dia. Al-Arif Billah dia sebut nama kan. Gelaran tu Nabi patut pakai, Nabi tak pernah pakai. Awak pakai buat apa? Banyak orang guna dengan tarekat makrifat ni, suka pakai. Guru dia panggil Arif Billah. Saya tanya soalan, dia kata Nabi tak pernah pakai pun kalimah tersebut. Awak pakai buat apa? Dan bahkan kalau kata Arif Billah tu, Arif Billah saja belum tentu muwahhid lillah. Awak kenal Tuhan, tapi tak tentu Allah Ta'ala awak mengesakan Tuhan, mengesakan Allah. Betul, realiti yang berlaku bila orang tu dia kata kenal Allah Ta'ala. Berapa ramai kenal? Kata kenal, tapi last sekali menduakan Allah Ta'ala. Doa pokok tak apa, panggil wali tak apa, seru orang mati tak apa, tak seru Allah Ta'ala. Dia realiti dia opposite pada tauhid. Kan Allah Ta'ala kata ud'uni astajib lakum, doalah, serulah aku mustajabkan kamu. Tapi pada sudut asal dia geng ni, macam ni lah ilmu kalam tadi. Dia kata asalkan kita percaya Allah Ta'ala yang beri kan, minta pada setan pun tak apa. Saya cakap macam ni sebab memang itu realiti yang berlaku. Yang tuan-tuan tengok kes apa, minta kat pokok lah, minta wali mati lah, semua sudut dia atas kepercayaan tadi. Asalkan percaya Allah yang beri kan, minta pada siapa pun tak apa. Okay, ini realiti yang kita kata apa berlaku sebab kerana mereka ni masuk dengan ilmu kalam. Sebab tu kenapa para ulama salaf boleh katakan, hatta kita dapat nukilan daripada Imam Syafi'i sendiri dan sebagainya, mencela ilmu kalam. Sebab apa? Diterangkan. Baik, perbezaan antara ilmu tauhid dengan ilmu kalam. Ilmu kalam merujuk kepada ilmu yang membuatkan seseorang mampu berbahas dalam persoalan akidah dengan memukakan hujah-hujah, membantah syubhah dan membendung hujah-hujah musuh. Mana realiti dia ilmu berbalah, ilmu bagi apa, berbahas macam mana nak menang dalam hujah. Apa cara nak tengok untuk kita menang hujah. Dia akan cari contoh-contoh dan sebagainya. Tajuk asal dia simple kan. Mula tajuk asal Allah di mana. Sekarang dah keluar sampai tahap benda dah. Sebab apa? Sebab dia cari jalan mana nak sokong pendapat yang salah. Walaupun datang daripada salafus soleh, datang daripada para sahabat penjelasan dengan jelas terang sekali, tapi dia orang akan cuba cari mana dia cara untuk bagi orang yang hujah terkesima, dia pun tak boleh jawab. Dia kadang bagi hujah mereka, kalau orang tak boleh jawab pun dia menang, walaupun dia punya jawapan tak ada. Jawapan dia tak ada, tapi dia punya kata-kata tadi, realiti dia untuk kononnya kalahkan pendapat orang tu je. Atau dipanggil ilmu mantik, logik. Memang kami dahulu dekalikan silibus Ma'had Ilmi Azhar, memang pengajian tu ada. Waktu 3 sanawi patut belajar. Saya belajar dulu kat sekolah kat Perak dulu sampai 2 senawi. Saya tak sempat belajar 3 senawi. Kalau tak, saya belajar ilmu mantik. Mungkin ada orang akan kata saya berbahas ke, saya faham ayat dasar pada ilmu mantik. Saya tak belajar ilmu mantik, alhamdulillah. Tak pernah belajar ilmu mantik ataupun ilmu logik atau ilmu kalam ni, tak pernah belajar, alhamdulillah. Tak ada orang katakan macam tu, kalau hujah tak boleh kritik ilmu kalam. Saya tak boleh pula. Sebab tak belajar, jadi kena belajar sampai habis. Habis tu awak kena belajar jadi pengikut Ayapin dulu, baru kata Ayapin salah. ESQ dulu cakap macam tu dengan kami. Bila kami bantai, dia kata awak tak ikut ESQ, macam mana awak tahu salah ke tidak? Kita berdasar kepada apa consequences, hasil. Macam contoh orang kata ustaz tak ikut tarekat. Macam mana ustaz tahu tarekat? Bersepak orang gila isim, belajar tarekat jadi gila. Kenapa aku nak ikut? Tentu non-drone tak boleh kritik batinnya sebab dia tak belajar. Dia celik tak? Dia belajar. Dia belajar. Dia pernah mengikut. Secara asasnya macam Nodros, dia memang ikut. Dia pasal dia memang belajar ikut ajaran batiniah dulu. Dia memang ikut tarekat dan sebagainya. Jadi cuma realiti dia, masalahnya cara fikiran dia berbahas masih lagi ikut acuan geng-geng tersebut.
Dalam perbahas dan sebagainya tak ada qala Allah qala Rasulullah sangat, lebih kepada macam mana nak bahas batalkan dengan pendapat. Saya ingat satu benda kot dalam waktu yang dia debat dengan Sihak yang kata Nabi tak ada kemaluan dan sebagainya, yang pengikut dia kata nak Muhammad tu lah Allah dan sebagainya kan, ingat? Tak ingat? Ada kena tangkap berapa orang, ada 2-3 grup kena tangkap. Dia sendiri sekarang dekat New Zealand, Muhammad tu dah lari dah. Sihak tu air bukan suruh beli. Tapi benda tu ada satu debat saya tengok. Cuma saya tengok waktu ketika debat tu, saya perasan Muhammad tu cakap Nabi tak ada anak lah, tak ada sekian sebagainya kan. Saya perasan terus tak guna ke pun ayat Quran untuk jawab balik, untuk kata Nabi ada anak. Sebab Allah tak sebut dalam Quran tentang Nabi ni ada anak. Allah tak nyatakan ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, ayat 58 surah Al-Ahzab. Ini masalah dia. Dia tahu dah kita punya ni power dah naik. Bukan naik, turun 125 daripada 500 sekarang 375. Dia kena memang kacau lah. Belum lagi. Nak buat nanti. Kenapa? Okay, 59 ayat 59 surah Ahzab. Dia kata apa? Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, cakaplah kepada isteri-isterimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita orang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, mereka melabuhkan ke atas diri mereka daripada jilbab, kain kelubung yang mereka pakai di atas badan mereka. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain, dan itulah sekurang-kurang mereka akan dikenal dan mereka tak akan diganggu. Sebab zaman tersebut orang yang pakai macam tu wanita terhormat, seorang tak akan kacau. Kalau tak pakai tudung, itu hamba abdi. Wanita sekarang ni macam tak pakai tudung, free hair tu semua hamba abdi zaman Nabi. Dia pasal zaman Nabi wanita terhormat, tertutup daripada orang. Soalan aku lihat ayat tersebut, saya tunggu dia cakap tak cakap. Dia tak pakai ayat tu untuk kata kawan tu cakap kan Nabi tak ada kemaluan, tak ada anak. Saya kenapa ayat tu dia tak sebut? Sebab ayat ni bukti bahawa Nabi Muhammad ada anak. Cakap pada isteri engkau, anak perempuan engkau, dan wanita orang beriman. So macam mana boleh tertinggal ayat tersebut? Saya faham. Tapi bila kita tahu tentang manhaj golongan ahli kalam ni kan, dia balik pada patah hujah dengan logik, bukan dengan dalil. Bila dalil ada, dia masih tak nampak dalil tadi. Lepas tu saya ingat bila jumpa dengan geng-geng macam Kahal Al-Kazab kan, diorang nak Quran, saya Quran lah. Nanti saya ni share yang perbualan dengan dengan Muhammad apa nama dia, bin apa, bin entah sebut nama, gelaran dia bin something, Ibnu Azhar kan. Nanti saya share. Saya lama sikit. Mustahil bendanya, saya will. dia dalam video, saya tahu nak share video ke ni. Pasal dalam video tu dia kata saya tak redha, ustaz dia tak, jangan share benda ni, tak adil. Dia kata saya tak adil pasal waktu tu dia banti hujah, tak adil. Ustaz tak bagi saya cakap. Saya tak bagi cakap benda, cakap saya will. Cuma nak faham kan, kumpulan ni dia tak nak pakai itu, dia nak Quran. Kita bagi Quran lah. Cuma bila kita lihat geng-geng ahli kalam ni, dia tak pegang dalil tau. Dia tak faham dalil itu adalah asas. Dia lebih kepada logik. Selagi mana logik itu masuk, dia akan cuba masukkan logik dia. Saya tengok dekat situ yang saya perasan bila geng-geng debat dia antara Nurul dengan dengan geng tersebut, itu yang saya nampak. Dia tak pakai Quran. Dia tak ambil dalil Quran tadi untuk bahaskan kata Nabi ada anak. Pelik, saya tak faham kenapa dia tinggalkan ayat 59 surah Ahzab yang Allah kata wabanatika, yang patutnya kau dibaca pada Muhammad tu akan diam lah. Al-Quran kata Muhammad ada anak perempuan, awak kata Muhammad ada anak perempuan. Awak betul ke Muhammad betul? Al-Quran betul? Siapa yang betul? Sepatutnya hujah tu selesai, tapi dia leret kepada tajuk tak apa benda dah. Wallahu alam. Tapi realiti dia, ini bahaya ilmu kalam. Sebab dia lebih kepada
apa yang panggil apa logik saja, cara nak patahkan hujah. Bukannya masalah kebenaran itu datang daripada Allah dan Rasulnya, tapi benar itu adalah apa yang akal kita boleh terima. Secara ringkasnya, ia juga disebut sebagai ilmu perdebatan berkaitan akidah. Bila kita masuk dalam ilmu kalam ni, dia perdebatan dalam ilmu akidah, dipanggil ilmu kalam. Bukannya buat ni, bahkan apa yang keji dari segi syarak. Ilmu ni dari segi syarak adalah keji. Ini masalah juga bila sebut macam ni. Ada orang yang belajar ilmu usul fiqh dan sebagainya, dia akan rasakan macam kita cakap ni kita menidakkan. Realiti dia memang tak perlu pun. Macam Ibn Taymiyah rahimahullah nyatakan, dia kata apa? Tak pandai orang yang tahu ilmu ni, dan tak bodoh siapa tak tahu. Ilmu kalam ni, tak pandai siapa tahu, tak bodoh siapa tak tahu sebenarnya. Tapi realiti orang-orang ni dia rasa macam hebat. Sebab tu dia punya idola dalam ilmu kalam ni bukannya Nabi, bukan sahabat. Siapa? Aristotle. Lepas tu tuan-tuan akan dengar ada orang puji Aristotle melambung-lambung. Dia bijak, dia genius, dia tulis pada semua perkara. Dia akan angkat. Bertajuk dia, orang tu genius, tiba-tiba orang tu tahu qala Allah qala Rasulullah. Bahkan kaedah dia boleh fahamkan kita qala Allah qala Rasulullah. Ini masalah sebenar yang timbul. Baik. Sebab tu kenapa Profesor Basri dia sebut kat sini terjemahan daripada Durrus Sunniyah tu disebut ini keji daripada syarak. Ia melibatkan perbahasan bagi menzahirkan mazhab dan memenangkannya saja. Ciri-ciri perbezaan antara ilmu tauhid dengan ilmu kalam dapat dilihat sebagaimana berikut. Pertama, ilmu tauhid bergantung kepada Alkitab, As-Sunnah, ijma' salaf dan dalil akal yang sahih. Dalil akal yang sahih tadi bersandar kepada dalil, dia bukan tegak sendiri. Basically hatta ijma' salaf pun berdasar kepada dalil. Apa dalil datang, diorang sepakat faham, itu dipanggil ijma'. Ijma' ini bukan muncul, dia tegak stand alone. Demikian juga dalil akal yang sahih bukan juga stand alone. Bahkan dia berdasar kepada cara atau acuan dibentuk oleh qala Allah qala Rasulullah. Ini fahaman yang kena jaga sikit. Bahkan orang kata tu pakai akal. Tajuk dalil akal yang sahih tadi, cara Quran ajar kita faham. Contoh macam bila Allah Ta'ala nyatakan dia yang layak menjadi tempat pergantungan, dia yang layak tempat untuk kita merayu, meminta. Sebab dia cipta kita, dia sasin nyawa kita, dan kenapa kita bagi pada yang lain? Macam Nabi kata, dan bila sebutkan apa dosa paling besar, kan akbarul kabair, kan antaja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan untuk Allah Ta'ala sekutu sedangkan dia cipta engkau. So bila Nabi sebut macam tu, ini bukan masalah logik, ini adalah realiti dalil. Maksudnya macam mana acuan dalil fahamkan. Pasal dia cipta kita, dia jadikan untuk kita segalanya, maka dia saja layak. Betul tak sebut contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang beriman, sembahlah kamu Tuhan kamu telah ciptakan kamu, cipta orang sebelum kamu dan atuk kamu, nenek kamu, onyang kamu, semua sekali, semua Allah Ta'ala cipta. Kalau kamu gratitude kerana tercipta kerana orang sebelum tu Allah Ta'ala cipta juga. Tak ada siapa yang tercipta bukan Allah Ta'ala ciptakan. Maka sembah dia, la'allakum tattaqun, kamu akan bertakwa. Benar Allah Ta'ala sebut tentang ini kewujudan kita. Ayat 22 Allah Ta'ala nyatakan alladzi ja'akumul arda firasha, yang dia jadi untuk kamu bumi sebagai hamparan. Mana tempat kita tinggal ni, lapisan yang nipis yang kita tinggal ni macam hamparan. Bawah ni lahar, kan, bergerak-gerak, tapi tempat kita tinggal ni macam hamparan, macam kapet ni kan, untuk halang kaki kita daripada bahaya, kita selesa hidup, duduk kan. Okey, macam hamparan. Was-samaa bina, lagi sebagai binaan. Yang wa anzala minas sama'i ma'a, dan diturunkan dari langit apa? Air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka dia keluar untuk kamu daripada hasil-hasil tanaman sebagai rezeki untuk kamu. So disebut tentang bumi, langit, turun hujan, keluar tanaman. Yang mana ini sustain nyawa kita. Sini wujudnya kita, sini sustain nyawa kita. Ujung tu dia kata apa? Kalau inilah dia Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan jadikan untuk Allah Ta'ala, jangan jadikan untuk Allah Ta'ala sebarang
sekutu, sedangkan kamu mengetahui. So jadi ini contoh masa kita panggil apa? Dalil akal yang sahih. Dia bukannya masalah tanpa berpanduan, bukannya berdasarkan logik yang disusun oleh Aristotle. Nah, tu kena jaga sikit. Kadang-kadang orang kita dia salah faham ni kan, macam sama disebut dalil akal je. Maksudnya kita kena buka Aristotle. Tak perlu. Quran dah ajar kita. Quran ajar kita. Cuma bila kita kata dalam perbandingan, kena kumpullah semua dalil berkaitan tajuk untuk kita faham. Jadi kita belajar wuduk, kena ambil semua hadis tentang wuduk, Al-Quran tentang wuduk, untuk kita faham keseluruhan, baca semua. Tak ada kaitan kat situ dengan Aristotle. Sebab para sahabat Nabi SAW, para ulama salaf, semua sekali mereka tak pernah pun bergantung dengan Aristotle punya logik untuk faham agama. Ini realiti yang sangat bahaya sebenarnya. Okay. Sebaliknya ilmu kalam bergantung kepada lafaz-lafaz mantik. Mantik tu logik, dan kias-kias ahli kalam. Mana pengkiasan dibuat dari kalam dengan logik yang mereka susun. Macam contoh macam bab telah mengenal Allah Taala, apa yang bukan Tuhan, apa yang Tuhan. Yang kias tak boleh bergerak, tak boleh baharu, tak boleh sekian sebagainya kan. Itu semua tu daripada ahli kalam. Bila diorang kata Allah Taala bertempat makhluk, bukan Allah Taala sebut. Nabi tak pernah sebutnya tu. Para sahabat tak pernah faham macam tu. Tapi diorang ambil conclusion daripada apa yang disusun oleh Maqulatul Ashr oleh Aristotle. So, bukan kaitan langsung. Yang keluar tak ada huruf, tak ada suara. Nabi tak pernah cakap. Quran tak pernah kata. Tapi diorang conclusion tadi datang daripada apa diletak oleh ahli kalam. Dia bukan berdasar kepada nas. Ia terpengaruh dengan anasir-anasir luar daripada dalil-dalil yang terdapat dalam kitab dan juga sunnah. Kita sentiasa bila kita nak kata ini ada, ini dalil kita. Bila kata ini ada, ini dalil kita. Sentiasa kita bawa dalil. Semua perubahan kefahaman, maksud kalimah, perkembangan perkataan, semua mesti dengan dalil. Bukan hanya setakat logik akal kita. Atau telahan, atau andaian, atau anggaran yang kita buat. Tapi dalam ilmu kalam, semua andaian akan masuk, semua telahan akan masuk, walaupun tak pernah dibahaskan. Lepas tu bila kita dengar kata Quran makhluk tu, sebab apa asas dia? Yang Quran makhluk, yang Mu'tazilah punya fahaman tu, sebab dia kata tadi tak turun, sekarang baru turun. Bila baru turun, baru jadi makhluk lah. Sebab apa? Baru. Walaupun kalau kita lihat dalam Quran Karim, kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan surah Al-Anbiya ayat kedua. Al-Anbiya ayat yang kedua, yang kita tengok ini nak kena faham kan. Kalau tak tunjukkan nanti tak faham. Bila Allah Ta'ala sebutkan, ya Allah itu Tuhanku. Sorry, saya pasal tengok macam tu, macam mana entah. Okey, ayat kedua tengok. Okay, ayat kedua, tengok ayat kedua. Allah nyatakan, ayat pertama, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah hampir kepada manusia perhitungan mereka. Wahum, walhal mereka, sedangkan mereka fi ghaflatin, dalam kelalaian, mu'ridun, mereka berpaling. Ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhdatsin. Tidak datang kepada mereka dari sebarang peringatan dari Tuhan mereka, muhdatsin, yang baru saja turun, illastama'uhu, kecuali mereka pasti mendengarnya, wahum yal'abun, dalam keadaan mereka bermain-main. So kalau ikut Quran Karim, masalah sebutan tadi baru turunlah, apa masalah dia? Macam tadi orang tak cakap dengan Musa, sekarang orang cakap dengan Musa, so masalah dia apa? Tak pernah pun apa-apa yang bila kita kata sifat Allah Ta'ala nak bahaskan ke? Macam mana Allah Ta'ala baru cakap tapi benda ni adalah qadim? Kenapa nak bincang? Para sahabat tak bincang. Kita kata kalam Allah. Sudahlah. Kenapa nak kena go into detail? Sebab apa? Ni realiti. Pasal kalau ikut pada ayat Quran dan hadis, kita akan jumpalah dalil macam ni. Yang tak pernah menolak pun bukan masalah Quran baru turun, atau baru
Diwahyu pada Nabi SAW, tak diwahyukan, dibaca. Tadi tak dibaca, sekarang dibaca. Diorang kata tak boleh, kalau tadi tak baca sekarang baca, baru baca dia makhluk lah, baru. Tadi tak buat sekarang buat, baru ke dia baru, pasal berubah-ubah. Dia tak boleh ada perubahan. Bagi mereka bila berubah saja, maka dia makhluk lah. Sebab tu dia buang. Tak boleh Allah Ta'ala bertempat, tak boleh Allah Ta'ala datang, tak boleh Allah Ta'ala sekian, tak boleh. Semua dia buang. Kononnya atas dasar mentakdiskan Allah Ta'ala, mensucikan Allah sifat makhluk. Tapi kita pula macam biadab lah. Allah kata dia buat, kita kata tak buat. Siapa kita? Ini kefahaman yang kena jaga, sebab diorang bukan berdasar kepada firman Allah Ta'ala atau dalil hadis Nabi SAW. Baik. B, perbezaan antara ilmu kalam dan ilmu tauhid adalah ilmu tauhid merupakan ilmu syarak yang tidak mengandungi unsur bid'ah. Tak ada unsur rekaan-rekaan. Benda yang fahaman mereka bawa tak ada dalam ni. Okay. Manakala ilmu kalam merupakan ilmu bid'ah. Okay. Kalau ikut perbahasan orang kata, macam mana pula tak jadi? Macam mana kita bandingkan ilmu kalam ni dengan ilmu contoh macam nahu, grammar bahasa Arab, atau sorof, atau ilmu tafsir, atau ilmu usul tafsir, atau ilmu hadis. Okay, perbezaan dia adalah bila kita sebut tentang ilmu-ilmu tadi, usul tafsir sebagainya, kita dapati usul tersebut balik kepada daripada Nabi. Contoh macam tafsir, kita bincang dulu kan, bahawa Nabi SAW bila para sahabat tak faham kalimah-kalimah Al-Quran, dia jumpa Nabi dan tanya Nabi berkenaan dengan pengertian dia. Sampai kan diorang jadi runsing, macam ayat ni tak faham, kalimah zalim. Kan berkali kita bawa hadis tersebut, hadis Bukhari. Ya, Nabi bila ayat Quran, ayat 82 surah Al-An'am turun, kan para sahabat datang melutut depan Nabi. Dia kata tak mampu ayat ni. Dia kata alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman tak campur iman dengan kezaliman. Para sahabat faham zalim tu adalah dosa. Kita faham zalim anaknya orang. Tapi Nabi kata tak. Zalim dekat situ Nabi kata syirik. So Nabi sendiri jelaskan, explain. So bila mana benda ni penjelasan daripada Nabi sendiri, para sahabat tak tahu, jumpa Nabi terangkan. So rujukan, dan bahkan Nabi rujuk pula Quran lagi untuk bagi tahu kepada mereka maksud zalim ini syirik. Nabi bawa ayat 13 surah Luqman. Nabi kata kamu tak dengar ke kata-kata Allah Ta'ala yang soleh, iaitu Luqman, tak kali dia berkata pada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kamu buat penyekutuan terhadap Allah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu zalim paling besar. Ini dari sini asas kita panggil ilmu usul tafsir. Ilmu tafsir itu sendiri dari sini. Macam ilmu periwayatan hadis, kan Nabi kata nadarallahu mur'an sami'a minna syai'a. SWT bahagiakan seorang yang dengar di kami satu perkara, fawa'aha, kan dia tumpu pendengaran dia, fahafidhaha, dia hafal, fa'addaha kama sami'aha, lalu disampaikan balik macam mana dia dengar. Dia baru ni ada timbul tajuk hadis kan, Sahih Muslim, cerita kelakar dia kata Imam Muslim meriwayatkan dengan makna, sangat gagal. Kami belajar dulu kat Yaman, bila kita pilih, dia orang bahaskan, bila kita nak belajar kitab hadis, yang paling bagus kita belajar sebenarnya kitab apa? Dia kata kitab Sahih Muslim. Sebab dia Muslim pertama, bab dia bagus, penulisan bab. Kedua, dia punya hadis tadi Imam Muslim syaratkan mesti serupa lafaz, tak boleh riwayat dengan makna. Bukhari kata boleh dengan makna, Imam Bukhari kata boleh dengan makna. Tapi Imam Muslim dia kurangkan sikit dalam masalah tajuk asal cukup sezaman boleh terima. Kalau Bukhari dia fix, dia kata mesti bukti diorang memang duduk sekali, mesti ada bukti diorang memang berjumpa, duduk sekali, baru kita boleh terima hadis. Imam Muslim tak, cukup sezaman. Lepas tu Imam Muslim jatuh sikit. Dalam segi kesahihan Bukhari lagi kuat, tapi dari segi masalah dhabit lafaz Imam Muslim lagi kuat. Sebab tu Imam Muslim, dan dalam pembelajaran bila awak belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Imam Bukhari dia kadang dikerat satu hadis tu. Kalau ada dalam hadis-hadis ada 3-4 bab, anda jumpa part pertama dia kat sini dalam Kitabul Iman, nanti anda jumpa sambungan dia dan Kitabul Qadar, dan sambungan dia dalam sekian-sekian, dia kerat. So bagi orang yang tak ada kemahiran belajar Sahih Bukhari susah. Dia kan ini hadis mana? Sebab kita ingatkan hadis tu hadis baru, sedangkan hadis ni hadis yang sama dalam bab yang awal. Muslim lain. Muslim rahimahullah, dia bawa full text, cerita dari A sampai Z, nak cerita tentang bab qadar, tapi dia akan bawa semua teks hadis tadi. Dia tak akan potong sampai tajuk yang berkaitan sahaja.
Sebab Imam Muslim syaratkan periwayatan mesti dengan lafaz yang seperti mana datang dari Nabi SAW. Pelik bila orang tak belajar, dia tak buka mukadimah Sahih Muslim, syarat-syarat dalam belajar. Sebab tu bila kita tengok macam ni kan, dia gagal ahli kalam. Dia sepatut tahu sebenarnya bahawa Imam Muslim tak riwayatkan dengan makna, bahkan cuba sedaya upaya tak nak riwayat dengan makna, dia riwayat dengan lafaz. Lepas tu yang Nabi sebut tu, Nabi kata SWT bahagiakan seorang yang dengar daripada satu perkara, fawa'aha, dia tumpukan, fahafidhaha, dia hafal, fa'addaha kama sami'aha, dia sampaikan balik macam mana dia dengar. Sebab apa? Kena dia sampai macam mana dengar. Faruba hamil fikih laisa bifaqih. Kerana banyak orang yang bawa kefahaman dia tak faham. Sebab mungkin orang kedua yang dengar tadi lebih faham daripada dia. Waruba hamil fikih lahu man afqah minhu. Bahkan Nabi kata barangkali orang yang bawa kefahaman tadi bawa kefahaman kepada orang lebih faham banding dia. So Nabi kata tu yang kita kata usul tadi. Benda-benda macam ni kadang-kadang bila kita relate kan, memang ada usul bila patah balik. Tapi ilmu kalam ni, bila kata ilmu bid'ah, awak takkan jumpa cara perbahasan, cara logik yang dipakai tadi ditemui daripada A, Nabi SAW, B daripada Al-Quran, C daripada para salafus salih. Tak ada. Itu bab bid'ah. Macam bila kita kata contoh, kalau orang tu kata ilmu tarikat ni bid'ah, yalah, Nabi tak pernah ajar macam tu. Asingkan diri sampai 40 hari, tinggalkan solat Jumaat, mana ada. Duduk dalam gua bertapa, makan berteh, mana ada kan. Sampai sekali beramal sampai jadi gila isim. Mana ada para sahabat Nabi seorang pun gila isim? Kau pernah dengar? Siapa sahabat Nabi yang gila isim? Angkat tangan. Mana ada? Ratus ribu kot para sahabat Nabi SAW. Yang ada keliling Nabi 10,000 at least. Tak ada seorang pun gila isim. Yang awak belajar ilmu, orang dekat diri pada Tuhan, tiba-tiba zikir-zikir jadi gila isi wil. Kenapa? Anak pokcik tak boleh dah dia dah nampak dia makrifat jadi gila. Astagfirullahalazim. Itu masalah dia. Ilmu kalam ni ia tak pernah dikenali oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan juga tabi'in hingga ke akhir hari kesudahan. Tak ada kaitan. Dia adalah satu ilmu yang asing. Dia bukan daripada ilmu agama Islam. Itu realiti yang sebenar. Sebab tu cara berbahas mereka kadang-kadang biadab, macam membodohkan Nabi pun ada, bodohkan para sahabat pun ada. Dia pergi logik dia lebih menang banding dengan apa yang dia nak. Bahkan kalau kita kata para ulama zaman dahulu, macam sebahagian tu cara macam Ibnu Hazm Az-Zahiri, bila dia tak nak tolak hadis. So cara dia buat apa? Dia cari jalan nak dhaifkan hadis tu. Kita hadis ni dhaif. Dia cuba tau, pasal dia tak nak bila hadis sudah sahih, dia tak boleh tak terima. Dia tak boleh tak terima. Tapi bila hadis tadi, kalau hadis ni sahih kan maksud yang kita nak tak ada. So cara dia apa? Dhaifkan hadis. Dia kata hadis dhaif. Dia cuba sedaya upaya untuk dhaifkan hadis tadi. Ini masalah lah. Dia kita kata kadang-kadang timbul pada sebahagian para ulama bila dia nampak, pasal dia takkan sanggup untuk reject apa-apa daripada Nabi SAW dari sabda. Cuma masalah kita tahu usul ahli bid'ah, bila tak boleh reject, dia apa? Selewengkan maksud yang sampai daripada Nabi SAW dengan cara masing-masing. Baik. C, ilmu tauhid tidak mengandungi lafaz bid'ah maupun istilah falsafah. Tak ada. Dalam ilmu tauhid kita tak ada lafaz bid'ah, lafaz-lafaz tambahan macam Quran makhluk ke, Allah tak bertempat ke, Allah di mana-mana ke. Itu tak wujud. Dalam ilmu tauhid awak takkan jumpa. Tapi apa istilah falsafah, filosofi tadi, kalau berubah, kalau beralih, kalau bergerak, maka dia makhluk. Ini istilah falsafah, filosofi. Dan kita kata ini adalah yang asas kan. Sebenarnya ilmu kalam mengandungi banyak lafaz-lafaz bid'ah, istilah mantik dan juga pandangan-pandangan falsafah. Dia more rely to filosofi berbanding dengan dalil. Benda yang diimani oleh umat Islam, dia reject macam tu je, selamba je. Atas dasar kerana dirasakan bahawa benda tersebut tak logik. Kalau logik, mesti macam ni, mesti padan dengan dalil. Kebenaran itu bersama dengan akal, bukan bersama dengan dalil. Jangan kita pula ahli sunnah, bila kita kata tak faham benda tersebut, kita kata Allah Ta'ala dan Rasul lebih mengetahui, kita tak tahu lebih dari itu. Pasal terutama benda ghaibiyat.
Ghaibiyat kita stop di batasan tersebut. Bukan masalah kita boleh pandai, tak boleh berbahas, tapi diajarkan kita berhenti dekat tahap tersebut. Itulah perkara yang berlaku bila Imam Ahmad bin Hanbal kan bahas dengan Ahmad bin Abi Duad. Itulah tajuk yang timbul. Kenapa tak luas engkau untuk engkau? Apa luas untuk mereka? Mana luas untuk para sahabat tak bincang? Kenapa kau bincang? Sebab tajuk Quran makhluk tu kan, dia kata apa? Dia kata ini Nabi tahu, para sahabat tahu tak? Mula Ahmad bin Abu Duad kata tak tahu. Jadi macam mana kalau bincang benda Nabi tak tahu, para sahabat tak tahu? Okey, tarik, tukar. Tahu. Lepas tu pernah tak diajak oleh Nabi, oleh para sahabat untuk kita berkata sedemikian? Ketika tu terdiamlah Ahmad bin Abi Duad ni di hadapan Khalifah Wathiq, khalifah ketiga yang pada waktu itulah Imam Ahmad bin Hanbal tunjukkan depan khalifah tadi, dan berhentilah fitnah Quran makhluk. Sangat saya tak faham kenapa geng-geng yang geng ahli bid'ah ni, tak kira yang Maulana daripada dia bandi ke, dia boleh kata Imam Ahmad bin Hanbal gagal, tak berjaya untuk meyakinkan khalifah. Sedangkan orang sesat, awak nak yakinkan Nabi gagal lah untuk yakinkan semua pembesar Quraisy bahawa benarnya apa risalah dia. So Nabi gagal lah. Masalah kaum tak ikut, itu bukan hujah. Bukan hujah kata tengok gagal, para anbiya semua gagal. Ini realiti perbualan bahas mantik tadi. Jangan pasal dia kata kalau hujah tu kuat mesti orang ikut. Siapa cakap? Kalau benda tu betul orang ikut, siapa cakap? Realiti dia hujah. Macam Ibrahim AS ketika hujah kaum dia sangat terang dan jelas. Dia pecahkan patung-patung yang lain, dia tinggal satu je. Ketika tu dibahas dengan kaum dia gagal jawab. Kan bila orang kata anta fa'alta hadha bi alihati ya Ibrahim, engkau yang buat benda ni pada Tuhan-Tuhan kami Ibrahim. Ibrahim kata qala bal fa'alahu kabiruhum hadha, bagaimana yang buat ni besar ni, fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya mereka kalau mereka boleh cakap. Ketika tu diorang kata, diorang tunduk, diorang kata laqad alim dama haula ila yantiqun. Kau tahu kan diorang tak boleh cakap? Lepas tu Ibrahim AS bantailah. Macam mana korang boleh sembah yang tak bercakap, yang tak makan, tak sekian. Hujah sangat kuat. Diorang gagal tu bakar Ibrahim AS. Pasal gagal, kalah hujah. Siapa kata setiap kali hujah tadi kena menang betul sebab kepandaian yang ada pada orang berhujah? Gagal, saya tak faham kenapa. Dia pakai khayal dalam dunia sendiri. Dia sengih-sengih seorang-seorang. Saya pandai. Apa la ilaha syarikalah. Ini masalah dia. Kumpulan-kumpulan ahli kalam ni memang gagal. Okey. Jadi memang dia orang punya dia rely terlampau kuat kepada pandangan filosofi, bukan pandangan atau fahaman daripada Nabi SAW sendiri. Dia jadikan itu sebagai garis panduan dia. Ayat dia kalau gini-gini, kalau gini-gini. Tapi benda tu bukan daripada qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Di asas ilmu tauhid wujud pada zaman 3 kurun yang pertama umat Islam. Tu yang kita tadi balik kita kata ilmu ni datang mana tauhid. Balik pada zaman Nabi, hatta daripada Quran, zaman perbahasan Nabi dengan golongan musyrikin, perkara-perkara yang berlaku di antara Nabi dengan para sahabat. Hatta macam Nabi, bila Nabi sebut jangan jadikan Allah Ta'ala sebarang sekutu kan, bila seorang Yahudi tegur Nabi, dia kata ni'mal qaum wa antum, sebaik-baik kaum koranglah kalaulah kau orang tak menyekutukan Allah Ta'ala. Nabi kata macam mana? Dia kata kultum wal Ka'bah, demi Ka'bah. Nabi diam sebentar, yang Nabi angkat kepala. Nabi kata Allah Ta'ala firman, dah kata barang siapa nak bersumpah, sumpahlah dengan Tuhan Ka'bah. Lepas tu dia kata ya Muhammad ni'mal qaum wa antum, korang kaum terbaik. Kalau kalian tak jadi untuk Allah Ta'ala, benda yang setara. Kata apa dia? Semua kata subhanallah apa dia? Dia orang kata kultum, kalian cakap masya Allah wa syi'ta, apa Allah nak dan apa engkau nak. Dan, kalimat dan saja, the word wa. Nabi diam sebentar, Nabi angkat kepala, Nabi kata innahu qad yuqal, adalah dikatakan, Nabi kata barang siapa nak cakap masya Allah thumma syi'ta, kemudian, jangan pakai wa. Benda macam ni kita kata, ini asas bila kita kata pelafazan, bentuk penafian tentang perkara-perkara yang kita panggil apa, masalah tauhid ni. Tadi kita akan jumpa dalil-dalil tadi daripada 3 kurun pertama, akan ada rujukan di situ.
Dia bukan datang dengan macam kita panggil apa logik akal semata-mata. Okay? Memang kita tahu daripada kurun pertama. Sebaliknya ilmu kalam tak begitu, sebab kemunculan dia kemudian. Ia muncul hasil daripada pengaruh luar akibat penterjemahan buku-buku mantik dan falsafah secara besar-besaran. Pada zaman Bani Umayyah ujung, kemudian Bani Abbasiyah, ketika tu memang umat Islam ni umat yang sentiasa belajar. Kan start daripada Allah Taala firman Iqra, kan. So memang kita mempunyai kebolehan, umat Islam mempunyai tamadun yang besar dalam masalah penterjemahan. Bahkan kalau kita nak tahu sebenarnya, kalau tidak kerana umat Islam ini diiktiraf oleh Barat, kalau tidak kerana umat Islam, ilmu Aristotle, Plato, Galen, semua filosof Greek tu, ilmu mereka telah pun pupus kalau bukan ulama Islam terjemahkan. Kalau bukan ulama Islam, ilmu tu hancur dah, tak ada siapa nukilkan. Tapi kerana ulama Islam terjemahkan kepada bahasa Arab, kemudian kepada bahasa Spanyol, Itali dan sebagainya, maka dia berkembang. Ini terutama di zaman Andalus, kan, ketika proses dan Baghdad, tamadun Baghdad, penterjemahan yang sangat kuat. Cuma masalah tadi lah, bila benda tersebut, kan macam kita menerangkan kenapa Allah Ta'ala pilih ketika mula umat Islam ni, bismillah, dipilih. Kan kita bincangkan kenapa Allah Ta'ala pilih Arab, tak pilih bangsa-bangsa lain yang dah ada tamadun, macam Mesir ada tamadun, India ada tamadun, China ada tamadun, kan, Jepun ribuan tahun awal banding Arab. Kenapa tak pilih Arab? Abu Hasan ahli An-Nadawi jawab, dia kata sebab Arab ni kosong. Dia tak ada sistem perundangan, tak ada ketenteraan, tak ada pemerintahan. Kan dia ketua ikut kabilah, keluarga. Siapa ada keluarga besar, jadi macam satu kampung tu macam satu kerajaan lah. Siapa tidak, jadi semua penghakiman, nak berhukum cari ahli tukang telik. Atau orang Mekah, bapa atuk Nabi Abdul Muttalib sendiri dengan kaum dia ketika mana diorang berebut hak Zamzam. Lepas tu diorang kan semua keluarga yang sama, keturunan Ismail alaihissalam. So bila Zamzam tu ditemui oleh Abdul Muttalib setelah dulu ditimbus oleh satu kabilah Arab, Jurhum, bukan sebelum Jurhum, satu lagi, bukan, dia Jurhum, dikahwin dari Jurhum, satu lagi kabilah, diorang kambus. Jadi Zamzam tak jumpai. Bila Abdul Muttalib jumpa balik Zamzam, jadi kaum kerabat dia semua rebut hak lah, pasal kita semua kan anak Ismail, so kau dapat hak tadi, aku pun nak juga. Tapi bila nak berhukum, diorang berhukum kepada apa? Tukang telik, ahli sihir. Bermusafir lah ketua-ketua pembesar-pembesar Quraisy ni dengan Abdul Muttalib, cari perjalanan untuk pergi jumpa seorang tukang sihir untuk jadi hakim. Siapa di antara mereka yang betul, siapa yang layak, betul tak diorang nak rebut hak tadi. Tapi dalam perjalanan, dalam kalau kita buka kitab sirah, dalam perjalanan diorang tak jumpa jalan, diorang sesat, kemudian macam nak mati sebagainya, siap-siap duduklah unta, diorang duduk tunggu, kan, siap gali lubang, tunggu siapa mati masuk lubang dulu. Diorang tak nak sembelih unta diorang atau ambil makanan kat situ sebab takut nanti nak berjalan balik tak boleh. So last sekali tunggu-tunggu tak jadi mati. Maka ketika bangun tu, daripada bawah unta Abdul Muttalib keluar air. Ketika itulah diorang kata, kami takkan rebut, Tuhan yang beri pada engkau air di tengah padang pasir ni, pasti Tuhan yang beri engkau Zamzam, kami tak rebut dah. So realiti dia, kalau kita faham kat sini, yang tajuk awal tadi, berhukum kepada tukang telik dan ahli sihir. Itu sistem diorang. So Arab kosong. So bila kenapa dipilih diorang, tak pilih bangsa lain tadi? Pada satu sudut, orang Melayu kita ada fahaman salah. Diorang kata sebab apa? Arab ni, pasal Arab ni apa? Jahat. Dia di sini, Nabi datang bila kaum tu jahat. Bila kaum tu jahat sangat, maka Nabi pun datang. Kalau kaum tu baik, Nabi tak datang. So Melayu tak ada Nabi, maksud dia baik lah. Dia idea macam tu. Sedangkan masalah para anbiya ni silih berganti datang dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, pembaharuan risalah. So Nabi Muhammad datang bukan sebab tu kepada Arab tadi, bukan kerana Arab jahat. Amboi, Arab jahat, kerana Arab ni jahat maka Nabi datang. Habis Melayu baik. Dia kat sini Abu Hasan kata sebab Arab ni kosong, sebab tak ada sistem apa. Bila tuang Islam sahaja,
dalam ni. Tapi kalau dia kata macam diorang dah kata bagi pada Rom, Parsi dan sebagainya yang dah ada fahaman, ada tajuk ketuhanan, keagamaan, sistem dan sebagainya. So bila dituang dalamnya air putih ni, kita tuang dalam cawan bekas kita minum air lain tanpa basuh, apa jadi? Kita minum tu bau pun ada, rasa pun ada, kadang warna pun mungkin ada lagi. Ini sebab dia. Sebab bila kaum tadi, bila kita tahu tadi, bila bayangkan kalaulah orang Rom dapat Islam, apa yang dia orang water Islam tadi ikut fahaman orang. Kita kat sini pun dalam keadaan dah terbukti bahawa bukan Islam ni kecuali satu bentuk saja. Ada je orang nak buat Islam Nusantara, Islam ala Nusantara, atau sebab tu kumpulan Islam ala Melayu, manhaj Melayu. Apa hal? Dia kata manhaj Arab ni payah, manhaj Melayu. Ni semua ni ajaran sesat, Mengil. Dia konon nak bengkokkan. Kalau dalam masalah fatwa untuk perkara tertentu, ya kita faham. Ada benda yang di tanah Arab tadi tak sesuai untuk kita bagi tahu pada masyarakat kita yang tak ada pada diorang. Macam contoh macam diorang 100% Muslim, kita ada Muslim yang bercampur aduk. Mungkin ada kita panggil kepindaan sedikit dalam masalah fatwa, terutama bab muamalat. Betul lah. Bab agama mana ditukar? Manhaj Melayu lah. Yang Indonesia manhaj Islam ala Nusantara. Baca Quran pun tukar, langgam Jawa. Quran langgam Jawa. Kan saya pernah tayang pasang kan, yang dia baca Quran tu ikut bunyi Jawa punya lagu keraton. A'udzubillah, dia ikut lagu keraton ni Jawa. Ni realiti pasal nak bayangkan. Sebab tu kenapa Arab dapat. Sebab Arab kosong. Sebab tu bila tuang Islam Insight. Kan Intel tau. Sekarang tak ada Intel Insight lah kan. Dia Islam Insight, tak ada benda lain. Tapi kalau dia kata kita tuang dalam bekas ni, yang bekas plastik ada air halia ni, kita tuang air putih, minum walaupun dah habis air tadi, kita tuang air lain, kita minum kat siapa? Itulah sebenarnya. Lepas tu kesan daripada penterjemahan ni tadi, dia membawa kesan kepada masyarakat ketika tu. Pasal dia orang lupa untuk patah balik. Kan kita faham zaman para sahabat hidup pun, lepas Islam berkembang sampai ke Kufah, ke Basrah, kan jatuh kerajaan Parsi, kemudian dikuasai kawasan tersebut oleh umat Islam. Zaman para sahabat masih hidup pun dah start dah buat start circle, takbir 3 kali, berapa kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir sekian kali. Dia start sambil masuk datang, apa benda ni kan, tegur mereka. Sebab apa? Sebab benda tadi pada zaman para sahabat dah start dah. Bayangkan beratus-ratus tahun lepas tu apa jadi. Ini masalah asas ilmu falsafah, ilmu kalam ni. Okey, dia muncul hasil pengaruh luar akibat penterjemahan buku-buku mantik dan falsafah secara besar-besaran. Yang sepatutnya kita faham, mempelajari ilmu tadi tak salah, tapi untuk kita praktikkan ilmu tu dalam memahami kitab dan sunnah, gagal lah. So kita Islam tu berjaya tanpa pernah ilmu falsafah wujud dalam umat Islam. Kenapa kita kena lari kepada falsafah untuk faham Quran dan sunnah? Kena ikut filosofi, kena ikut cara Aristotle yang sangat bijak. Dia bukan Muslim pun. Kenapa kita kena ambil cara dia faham untuk memahami Quran dan sunnah? Ini problem yang kita lihat. Orang masih tak jelas lagi ni. Yang pakai cara ni tadi, cara siapa untuk faham Quran dan sunnah? Okey, dia kata okey baik. Kesan ilmu tauhid adalah terpuji. Pasal hasil dia bila kita belajar tentang ilmu tauhid ni, kita mengesahkan Allah Ta'ala, tak takut kecuali hanya Allah Ta'ala, tak harap kecuali kepada Allah Ta'ala, dan tak akan bergantung kecuali kepada Allah Ta'ala. Dan manusia ni akan hidup dalam keadaan mulia. Dia akan mulia. Tak ada siapa boleh diktat untuk dia buat apa-apa, sebab dia takut hanya Allah. Dia nakkan redha hanya Allah. So manusia akan jadi, semua manusia akan jadi mulia. Ni yang kita kata, yang dikatakan oleh sahabat Nabi, oleh ketua tentera kan, bila dia utuskan berkenaan dengan pergi pada jeneral kerajaan Rom. Dia kata datang untuk apa? Antara dikata adalah untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan sesama hamba kepada penyembahan kepada Allah Ta'ala sahaja. Itu realiti sebenar tauhid. Jadikan kita ni mulia, tak hina, tak diperbodohkan, tak buat benda bukan yang mengarut. Tapi bila orang tu belajar ilmu yang tak belajar tauhid, itu yang buat bukan-bukan tu, pergi pokok, terjun nasi daim bunting, masuk gua sekian-sekian,
minum air kaki tok guru, kan? Atau buka mulut suruh tok guru ludah, saya nak belajar, kan? Ini masalah punca dia sebab diperbodohkan, sebab tak ada tauhid. Sebab bila tauhid itu ada, kita mulia. Para sahabat Nabi SAW mulia sebab tauhid. Sedangkan mereka kesan ilmu kalam adalah keji, sebab hasil dia adalah perbahasan yang panjang yang tak menghasilkan pun iman. Dia lebih kepada bahas, betul? Conclusion dia apa? Nak gimana? Kita contoh macam kes bila kita bahas, kan, contoh bab tauhid. Kita beriman bahawa sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia. Nabi sebut, kita faham. Tak bahas panjang. Macam mana tak tahu? Turun-turunlah. Nabi kata turun. Diorang, tapi turun, kalau turun habis arash kosong. Dia misalkan Allah Ta'ala sama seperti makhluk. Dia kata kalau Allah Ta'ala turun, Nabi kosonglah arash. Siapa cakap? Kita pernah bahaskan pun tajuk tu. Yang kita faham, Nabi kata turun. Dan kita beriman untuk beramal. Sebab bila kita beriman dengan tajuk turun yang Allah Ta'ala sepertiga akhir malam, kita bangun malam doa, merayu, ya Allah, bila sepertiga akhir malam kan pukul 3 pagi, kita pun sebut, ya Allah, aku sekian-sekian, ya Allah, aku susah, ya Allah, rayu. Sebab Allah Ta'ala kata, hal min sa'ilin fa'u'tih. Tak ada siapa nak minta, aku nak berikan. Tak ada siapa nak minta ke? Tak ada siapa nak doa ke? Aku nak mustajabkan. Allah Ta'ala tanya sepanjang malam sampai ke subuh. Kita faham dan kita beramal. Geng-geng sesat ni dia kata, kalau turun dekat Malaysia, kata kat India turun tak? Lepas tu nanti kat Mekah turun tak? Jadi turun banyak kali ke? Last keperbahasan tadi tak bincang pun berkenaan dengan amal. Kita beriman untuk beramal. Tapi diorang bincang bahaskan. Lepas tu logik juga, kalau turun kat Malaysia, Jepun tadi dah turun, lepas tu turun lagi kat Malaysia pula ke? 3 pagi Malaysia ke 3 pagi Jepun ke 3 pagi tanah Arab. Kita tak dibahaskan berkenaan masalah apa yang dialami oleh orang lain. Kita dibahas apa dialami oleh kita. Macam Zuhur masuk, masa kita yang sibuklah tajuk lain. Sebab daripada hadis Nabi tadi nak ajar kita suruh doa waktu itu. Macam solat, kita masuk waktu, kita solat waktu itu. Bukan sibuk, Zuhur dah masuk kat sini, tapi Mekah tak masuk lagi. So nak tunggu Mekah punya masa ke sini punya. Nampak tak? Ini ilmu kalam. Dia bagi bincang benda yang tak ada faedah pun. Apa conclusion dia? Menyucikan Tuhan? Tak. So Allah Ta'ala, macam awak boleh menyucikan Allah Ta'ala daripada sesuatu yang Allah Ta'ala kata diri sendiri? Yang Nabi ajar. Nabi tak tahu, dia tahu. Nabi pula tak faham, dia faham. Ini kalau tuan-tuan tengok apa macam kitab Iljam Awam Ilmu Kalam. Saya ada bacakan kitab ni dekat Sungai Petani. Ada 8 episod, 8 kelas. Saya bacakan semua tu, kitab tu word by word. Actually memang Imam Ghazali dan kitab tersebut sekat orang daripada masuk ilmu kalam. Sangat-sangat tak boleh, dia kata. Walaupun ada orang faham daripada apa dia cakap, bahawa yang tak boleh ni orang awam. Orang alim tak apa. Ni poyo lah. Geng-geng poyo ni kata kami alim, kami boleh lah masuk ilmu kalam. Yang tak boleh ni orang awam je. Kami tak awam. Ni fahaman diorang. Diorang rasa sedemikian. Tapi realiti dia memang disebut oleh Imam Ghazali tentang tajuk ni, kan. Persoalan yang tadi tak beri hasil pun. Tak beri hasil. Macam yang dikata Abu Aziz Al-Bustami, dia kata apa? Dia kata macam dulu ada Nodol sebut, dia kata geng-geng Salafi ni macam dalam gua. Duduk dalam gua macam katak dalam tempurung. Duduk diam dalam tu. Tapi kita ni kita keluar, kita melihat, kita sekian. Sebenarnya ayat yang lain yang keluar adalah yang dikata Abu Aziz Al-Bustami, kata kami menyelam ke dalam lautan yang para anbiya duduk di tepi pinggirnya. Mana para nabi duduk tepi, kami menyelam dalam laut yang para nabi tak masuk. So nabi pun tak pandai macam orang. Itu masalah dia. Ahli falsafah ni, kan, dia rasa dia pandai lebih daripada nabi. Ini benda ni sangat-sangat bahaya dalam masyarakat kita bila orang ni faham macam ni. Memang itu sebab dia kata hasil keji. Sebab hasil tauhid, anda beriman untuk beramal. Beriman untuk beramal. Pengharapan hati kita bulat kepada Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala mendengar doa. Mendengar.
Dan kita bimbang. Allah Ta'ala akan tanya kita hari akhirat nanti. Kerana kebimbangan Allah Ta'ala berkata pada kita di hari akhirat nanti tentang amalan yang kita buat. Kita bimbang, kita jaga amalan kita. Allah Ta'ala melihat kita, lihat perbuatan kita. So kita buat semua sekali dengan amal. Tapi golongan ni tadi bahaskan tadi, yang turun apa? Rahmat ke Allah? Kalau Allah turun, maka dia beralih dia makhluk. Tak. Kemudian kalau tadilah sambungan, kalau anda kata turun kat Malaysia, kejap lagi turun pula dekat masa Mekah ke Afrika nanti kan turun balik ke, masa US turun balik ke? Tak pernah dibahaskan pun. Tu para sahabat tak pernah tanya. Ini tajuk dia, para sahabat diorang alami keadaan tadi. Bukan diorang tak tahu matahari terbit sini terbenam sana. Bahkan diorang musafir pergi Syam, siang dekat sana, siang dekat negeri diorang tak sama. Diorang tahu. Tapi ada tak soalan tu keluar? Tak pernah keluar. Sebab diorang beriman untuk beramal. Sebab Nabi kata waktu ini yang seperti akhir malam akan turun Tuhan ke langit dunia. Habisnya tu lah. Kita tak tahu cara. Kalimah turun kita faham, langit dunia kita faham, tapi kita tak tahu macam mana nak bandingkan. Pasal Allah tak ada contoh. Sebab tu kita kata kita beriman, kita isbat dengan tanpa tamthil, tapi kita tanzih tanpa takwil, tanpa ta'til. Isbat apa Allah kata tentang diri tapi tanpa contoh. Tak boleh macam apa, tak boleh. Tapi kita sucikan Allah Ta'ala daripada sebarang keserupaan. Jangan pula kita buang sifat tadi. Kenapa kita buang? Kita pandai dari Nabi ke? Nabi tak pandai tanya apa ain Allah. Nabi tak pandai. Dia pandai lagi. Nabi silap tanya. Isteri Nabi kita ada kumpulkan dalil semua sekali. Tu kadang-kadang bila kita lihat, bila kita Asy'ariyah yang awal, bukan golongan yang baru yang sekarang ni, Asy'ariyah yang awal, kalau kita lihat diorang masih lagi respect. Contoh macam Imam Qurtubi, dia bila dia buat dalam kitab dia fahaman salaf, dia kata ini salaf, ini fahaman ahli kalam. Dia asing, dia differentiate, even though dia follow fahaman Asy'ariyah ataupun fahaman kalam atau ni kan, tapi dia tak pernah gabungkan fahaman salaf dengan fahaman Asy'ariyah. Sikit pun tak buat. Dia asing kan. Lepas dia bahaskan tak berarah, tak bertempat, ini kata-kata ahli kalam. Dia cakap macam tu. Tak pernah pun dia campur. Tapi yang kumpulan sekarang ni, dia kata dia punya fahaman adalah salah faham. Awak kenapa? Sewil ke? Kalau anda kata benda tu sama, dan kenapa kena keluarkan ayat salaf aslam? Mana fahaman salaf lebih selamat. Benda khalaf a'lam wa ahkam, lebih tahu, lebih bijak, lebih wisdom. Serius. Masa dia awak asing kan, masa dia awak tak ikut salaf lah. Mudah. Dia senang kan cakap, saya punya fahaman ni bukan fahaman salafus soleh, bukan fahaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Settle. Jangan cuba nak kaitkan, itu je. Kenapa nak kaitkan? Awak bukan ikut fahaman salafus soleh, habis cerita. Full stop. Macam geng-geng teori konspirasi kan. Jadi kami tak ikut salaf dalam perkara ini. Baguslah. Dia mudah sikit kena kerja kita. Lepas tu bila dah diijtihad macam tu, dia bukan ahli sunnah lah. Bukan ahli sunnah. Dia ada menyerupai sunnah pada sebahagian perkara, bukan ahli sunnah. Sebab Indian kita tengok kan, percaya Dajjal dah keluar lah, buat bilik untuk simpan makanan lah. Kemudian konon nak lari Dajjal, kemudian kalau siapa ambil vaksin dah ikut Dajjal lah. Semua sekali benda ni. Ini 5G pula. 5G akan datang nanti orang gila lah pula. Astaghfirullahalazim. Ni realiti dia. Dari asal memang macam saya tanya, tak ikut salaf. Dia kata tak ikut salaf. Kami tak ikut salaf dalam hadis fitan. Habis. Sama seperti geng-geng ni. Kami tak ikut salaf dalam masalah asma' dan sifat. Kami tak ikut salaf dalam asma' dan sifat Allah Ta'ala. Dan settle lah. Tak payahlah kami tak nak pun awak ikut kami. Tapi jangan kata salafus soleh tak ada akidah, tak tahu tentang Allah Ta'ala, awak pandai pula. Masalah macam mana ni? Ini satu tuduhan yang sangat bahaya. Baik. Okay, kemudian F, ilmu tauhid merupakan ilmu yang digunakan sebagai alat untuk mengatasi kebatilan. Mana kita belajar ilmu tauhid ini untuk membuang kebatilan. Bahkan kita mengetahui akidah kita yang betul, dan kita tahu untuk beramal dengan betul. Dengan tauhid tadi kita beramal dengan betul. Itu guna pakai sebenarnya bagi ilmu tauhid.
Manakala ilmu kalam merupakan alat untuk mencapai kebenaran dan juga kebatilan. Dia salah ke dia betul, tak kisah. Janji dia nak menang. Nak menang hujah. Bukan masalah dalil tu ada. Dalil tu ada tak penting. Bahasa Arab dia cakap tipu pun tak ada masalah. Yang penting adalah dia menang. Twist ayat, pusing kata-kata hanya untuk menang. Sedangkan kita dalam masalah akidah, apa kalau Allah, kalau Rasulullah kata ada, kita kena beriman macam mana datang. Dan ayat tadi kita kata apa? Iman atau kita isbat tanpa sebarang apa? Tamsil atau takwil. Jangan takwil, jangan kita contohkan. Tak boleh kita bandingkan sebab Allah Taala laisa kamitslihi syai'. Tapi kita apa? Tanzih bila ta'til. Kita sucikan Allah daripada sifat makhluk, tapi jangan kita abaikan akan sifat tersebut. Sebab tu Allah sebut dalam ayat surah Syura ayat ke-11 tu kan, laisa kamitslihi syai'. Betul apa? Wa huwas samiul basir. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Sebab kalau kita dengar melihat tadi, soalan, kita dengar lihat tak? Kita mendengar dan melihat tak? Dengar dan lihat lah, jangan kata tak dengar tak lihat. Sebab daripada dengar dan lihat kita tu ada dosa pahala. Jangan jadi pula ada orang tu macam dengar tak lihat. Tak ada, kita bukan kita mendengar, Allah mendengar. Kau bahasanya tu apa? Nanti kau buat jahat kan? Bukan saya mendengar, Allah mendengar. Bukan saya cakap, Allah cakap. Bukan saya pukul, Allah pukul. Ni masalah pula kan. Last sekali in the end buat jahat pun tak apa. Dengan apa Marifatullah tak kenali. Dia punya dia punya guru tu. Buat benda kemukan, dia kata bukan saya buat, Allah yang buat. Macam gajah dengan belalai, dia kata. Belalai bergerak, siapa gerakkan belalai? Gajah lah kan. Galai, jangan salahkan belalai. Memang yang menggerakkan tu adalah gajah, dia kata. Saya kata salah faham macam tu. Dia kena fahamkan macam ni. Saya bela rimau. Kalau harimau saya macam tangan saya, betul, sebahagian saya, tapi harimau saya, atau saya bela anjing lah, anjing berburu, okey, atau kucing, saya bela binatang tadi. Saya kata anjing Ustaz Adli, atau kucing Ustaz Adli, atau rimau Ustaz Adli. Tapi kalau dia kata tangan saya pegang, saya buat, saya campak saya. Tapi kalau rimau tu atau anjing kucing saya bela gigit orang, saya juga yang buat. Apa benda ni? Dia pasal kejahatan dia orang ni, bila muncul dia tak buat jahat. Ni pasal kes ilmu kalam lah tadi. Kalau kita buat, kita bergerak ni siapa? Yang ada series orang tu, dia kata kalau pegang apple, ni semua tak ada. Yang sebenar ada hanya Allah. Macam laisal mawjud illallah. Ayat ni tak pernah diajar oleh Nabi, oleh para sahabat. Tiada wujud kecuali Allah. Yang kita diajar apa? La ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Dia orang bantai apa? Laisal mawjud illallah. Apa beza dia? Beza dia bila kita kata bincang tentang la ilaha illallah, kita jelas dengan syarat-syaratnya. Tapi bila sebut laisal mawjud illallah, last sekali keluar ayat. Sebenarnya tak ada. Kita ni tak ada. Yang saya ingat seorang ustaz tadi buat apa? Dia kata letak apple atas tangan. Kalau saya ada kuasa tarik penglihatan, mana kita tak lihat dah, tak dengar, tak rasa, tak bau, kan, lidah tak rasa, hidung tak bau, tangan tak ada pegang kan. Dia kan lima panca indera ditarik. Tak ada lah. Dia masalah awak tak nampak, barang tu masih ada. Macam ketika kita kena bius kan, saya ceritakan semalam kan, kena bius, kaki kita ada lagi walaupun kita tak rasa. Orang tu godek-godek tak benda, dia godek kat bawah, kat punggung kita kan, mana kita tahu. Dia jahit dan sebagainya, dia buang nanah sebagainya, mana kita tahu. Tapi barang tu ada tak, soalan dia? Ada lah. Ini ada, tidak ada wujud kecuali Allah. Amboi. Pijak perut, betul, kenapa? Laisal mawjud illallah kan. Jumpa pijak pang kan. Dia kata kenapa? Tidak ada wujud kecuali Allah Ta'ala. Mana ada ajaran. Sebab tu para sahabat Nabi tak pernah masuk ke situ. Siapa gatal? Ni ahli kalam tadi. Perbahasan macam ni hanya timbul daripada ahli kalam. Sebab saya kata batiniah, yang diorang kata, yang kecononnya Nodrus lawan sangat, datang daripada ilmu kalam juga. Awak datang mana? Mana datang daripada lain? Datang di tempat yang sama, punca yang sama. Tak reti nak follow nas, tak reti nak sami'na wa ata'na. Dia akan sami'na wa bahasna, dengar dan bahas, bukan dengar dan terima. Kami dengar, kami terima, tak. Kami dengar, kami argue.
Sebab tu kenapa kan, apa macam kata Az-Zuhri, Imam Syekh Az-Zuhri kata, dari Allah penurunan. Allah turunkan wahyu ke atas Nabi, penyampaian. Ke atas kita apa? Bahas. Bukan penerimaan. Itulah betul aturan dia. Tapi masalah dia kata berikut betul tuli, tak guna akal. Siapa cakap? Awak tak kenal Nabi lagi ke? Dah kenal. Dan kenapa nak lawan? Nabi kata putih-putih, hitam-hitam lah. Ikut je lah. Sebab di situlah nilai sebenar kita sebagai apa? Muslim. Mana orang yang menyerah, tunduk dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala, itu nilai Muslim. Pelik betul kan kadang. Dia bahaskan, jumpa bahas. Dia rasakan dengan perbahasan tadi itu dia bijak. Tapi realiti dia ini yang kita perhatikan tadi. Okay? Cuma ilmu kalam ni kerja dia untuk capai kebenaran atau kebatilan, tapi lebih hampir kepada kebatilan. Sebalik pada asal, terutama pada sudah apa? Ghaibiyat. Perkara-perkara ghaib. Kita tak ada ilmu kecuali dengan wahyu. Kalau kita ada ilmu lebih daripada itu, dah masalah. Sebab tu macam saya pernah bagi kan, bila kita kata ikut pada ilmu kalam ni macam ni, atau geng-geng ahli falsafah ni, dia macam ni. Bila kita kata kenal Allah Ta'ala, memang dengan kita melihat alam semesta, apa yang Allah ciptakan padanya, kita boleh kenal sebahagian sifat Allah. Contoh macam anda tengok lampu ni, mentol ni. Bila mentol ni tuan-tuan tengok dengan teknologi yang ada padanya, kita sebenarnya dah boleh buang siapa yang tak terlibat dalam mencipta mentol ini atau bulb ni. Betul tak? Okay, contoh sini saya kata, kalau saya kata mentol di atas kepala kita ni sebenarnya dibuat oleh pakcik tukang kasut dekat Kota Damansara, boleh terima? Pak Mat Sate dari Ampang, boleh terima? Sebab apa tak boleh terima? Sebab memang makhluk ini akan cerita pada kita sebahagian sifat pembuat dia. Sebab pada pembuat tadi kan, dia ada sifat yang dia tally. Contoh macam bila ini pandang, kita macam mesti pembuat dia ada kaca, ada aluminium, kemudian ada ilmu tentang gas. Apa gas yang masuk dalam tu? Elektronik dia ada, electrical dia ada. Dia kena ada ilmu tersebut. Lepas tu bila kita kata yang buat mentol ni pelajar engineering Universiti Malaya, terima? Terus kita okey, yang buat benda ni pelajar daripada apa, Jerman, Universiti Teknologi Jerman. Terus kita macam dada kita lapang gila nak buka. Kita macam betul, inilah jawapan paling benar. Sebab apa? Sebab benda ni akan cerita sebahagian sifat Tuhan dia. Okey, tetapi bukan semua. Bukan semua sifat. Sebab akal kita terbatas, dia akan stop situ je. Contoh yang buat lelaki perempuan, gemuk kurus, kulit putih kulit hitam, rambut kerinting rambut lurus, suka makan apa? Sebab kat sini yang dia, kita faham tak, akal kita bijak mana pun sampai tahap tu dia berhenti tau. Dia tak boleh lepas lah. Dia rangka dinding dah, dia park gitu dah blok. Bincang lah. Kadang-kadang baju yang kita, baju ni dibuat orang ni teliti, kemas, bla 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 bla. Pak tambah laki perempuan. Kita start laki perempuan gemuk kurus. Saya cakap di pasal memang dalam bab ni anda kena faham, kalam tadi tu dia akan bahas kat depan tu je. Kita perlu lebih dari itu. Sebab dalam agama, anda bukan kenal Allah sahaja. Sebab anda kenal Allah untuk abdikan diri, menyembah dia, cara yang dia nak, bukan cara awak suka. Macam tengok benda ni tu, saya kata dia sampai satu dekat macam lah, orang ketuk pintu, kita tahu akal kita aja ada orang ketuk pintu. Okay, soalan lelaki perempuan. Kalau kita dengar slow tu, budak lah ni. Okey, tak apalah. Okey, lagi perempuan, gemuk kurus, tak boleh, dia stop situ je dia. Pasal itu batasan dia. Alam ni dengan segala apa yang kebijaksanaan kita ada ni, logik kita ada, dia stop kat situ. So kita ada belakang, yang inilah yang nas. Itu sebab Nabi datang. Nabi ni datang untuk ajar kita siapa Tuhan kita, apa dia suka, apa dia benci, apa benda kita buat dia sayang kita, apa benda kita buat dia murka pada kita. Kita nampak logik akal kita akan stop sini je lah. Yang belakang ni nak tahu macam mana.
Tanpa nas anda takkan jumpa. Dia stop situ je. Lalu dia kata mentol lah. Tengok mentol. Kalau kata memang mentol. Tanya, lelaki perempuan buat? Kita boleh. Habislah kita lelaki kot. Perempuan kot. Kita akan kod semua. Tak boleh. Ini ilmu kalam. Ini akal. Dia panggil. Akal anda terbatas. Sebab tu kita bila nas datang, kita sami'na wa ata'na. Sebab kita tak ada batas, tak ada keupayaan untuk over daripada apa yang nas datang. Okey. Penggunaan ilmu kalam dikenali sisi ke semua golongan ahli kalam seperti golongan Mu'tazilah. Memang biasa terkenal. Asy'ariyah dan orang-orang menempuh jalan mereka. Sebab kebetulan kan apa Mu'tazilah ni memang satu grup, satu kumpulan daripada pengikut atau hasil daripada idea Wasil bin Atha. Dia ni asalnya anak murid Hasan Al-Basri, tapi dia i'tizal, dia menjauh daripada lingkungan tempat Hasan Al-Basri mengajar dan dihalau lah. Cuma di realiti dia mendahulukan akal ke atas dalil. Kemudian benda yang sama, fahaman sama di-follow atau diikuti oleh golongan Asy'ariyah ke Maturidiyah sebagainya, follow cara yang sama. Kan, cuma mungkin ketika datang Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, kononnya dia orang nak lawan balik Mu'tazilah, tapi dia gunakan base yang sama. Base dia filosofi juga, lawan filosofi juga. Jadi di situ sampai sekarang dia punya kesan tu masih lagi ada, tak boleh lari. Okey. Antara karya yang menggunakan nama ilmu kalam adalah Syarh Al-Maqasid fi Ilmi Al-Kalam oleh Taftazani yang meninggal pada tahun 791. Itu yang dikatakan sebagai asas dia. Baik. Okey, sorry, satu tajuk je sikit kita ambil. Tajuk perbahasan tu. Okey, persoalan ilmu tauhid, stop situ. Nanti kita sambung insya-Allah. Pasal tajuk ni penting sebab kita kata banyak orang tak faham ilmu kalam ni apa. Ilmu kalam dia adalah perbahasan mendalam atau menunjukkan logik akal bagi memahami dalil-dalil tentang iman atau asma dan sifat. Masuk dalam fiqah pun dia rosak. Tuan-tuan biasa dengar kan masalah contoh macam air kalau daripada muka kita jatuh dalam bekas, mentukar je mustakmal kurang. Bila kita cerita hadis Nabi mandi daripada besen yang sama dengan isteri dia, berebut-rebut air, jatuh balik, Nabi tak sibuk, kita sibuk apa? Macam kalau ada bekas air kan, kita kata celup tangan, celup dan tangan tadi basuh, celup tangan ambil basuh muka. Memang ada perbahasan baru ni kita buat sekali kat Sungai Petani. Kita tunjukkan cara untuk Nabi SAW daripada gayung kan, kita ambil. Lepas tu ada makcik tak kata, Ustaz, kau jatuh balik ke air tadi? Sebenarnya ini punca dia pasal geng ahli kalam masuk. Jika tidak, tak bahas sebab Nabi buat. Uthman kata, Ra'aitun Nabi SAW tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Aku lihat Nabi wuduk macam wudukku ini. Dan Nabi kata, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Maksudnya wuduk macam wudukku ini. Uthman ambil bekas tu depan orang ramai, dia celup tangan dia, dia masuk mulut, masuk hidung, dia celup tangan dia. Celup tangan dia untuk air muka, celup tangan dia untuk air basuh tangan. Tiba-tiba datang kita, air ini telah mustakmal, jatuh balik, habis. Saya ulang balik, punca jadi gagal ni sebab ilmu kalam. Kalau tidak, agama Islam ni macam Nabi kata apa? Inna dina yusrun. Agama kita adalah mudah. Wala yushadad dina ahadun illa walabah. Tak ada siapa mengetatkan agama, akhir dia akan gagal. Ni kadang-kadang dan kita bimbang sebenarnya golongan ni suka sebarkan ilmu pelik-pelik ni sebab supaya boleh pegang orang ramai, bergantung balik dengan diorang balik. Kalau sekali kan apa, awak punya ibadat tak betul, awak punya fahaman tak betul, maka bergantunglah dengan wali-wali. Wali-wali lah boleh keluar, wali-wali ni lah yang tahu, kami lah yang tahu cara betul ni, maka bergantung dengan kami. Betul lah sekali orang awam tak reti nak berdoa, tak reti nak ibadat. Sebab apa? Sebab dia suruh ikut balik kepada kumpulan tadi yang kononnya membahaskan agama melalui cara filosofi yang bijaksana. Realiti dia sebenarnya merosakkan agama daripada dalam. Agama Islam mudah. Bila kita kata Nabi tak sibuk, akak sibuk, apa? Dia diam. Nabi tak sibuk, aku sibuk, apa? Kan Nabi tak sibuk, sahabat tak sibuk. Nabi mandi dengan isteri dia, Aisyah tak ada kata, ya Rasulullah, air tu jatuh balik, mustakmal lah dia. Aisyah tak cakap, awak cakap apa? Masa dia benda tu tertinggal macam tu je. Sengaja tadah, Nabi tak buat. Sengaja tadah, Nabi tak buat.
Tapi yang sibuk bahas sampai last kali siap ada kata, kalau memang ada setengah-setengah ulama mazhab Syafi'i, dia kata kalau siapa nak celup kena i'tiqadkan ni gayung. Ini gayung. Barulah boleh cedok. Kalau tak i'tiqad gayung, maka air itu telah mustakmal. Syarat ni datang mana? Balik dalam agama, bila nak syarat, awak kena apa? Dalil. Syarat itu kena ada dalil. Jika tidak, awak datang syarat tadi datang dari siapa? Awak reka sendiri. Tapi punca kita kata para ulama rahimahullah, SWT rahmati mereka, Allah Ta'ala maafkan, ampunkan mereka, pasal terkesan dengan ilmu kalam inilah anda dengar ajaran bukan-bukan, ajaran berkenaan dengan makan kari. Kalau kari, makan kari daging, kena kari dekat baju, tak boleh bawa solat baju tersebut, sebab dah terkena kesan kari daging. Dan daging tadi dalam tu ada darah. Darah tu najis, maka dia membatalkan solat habis. Tahu tak bergila. Jadi gila umat Islam ni, nak beramal pun tak. Allah boleh ke kan? Sampai saya pernah jumpa saya dah dapat soalan seorang akak tu. Dia tanya apa? Dia kata, Ustaz, saya balik daripada luar, hari hujan, kemudian saya nak ambil wuduk, saya kena mandi dulu ke? Saya kata, kenapa? Sebab dia kata, Ustaz, air hujan tu kena kepala saya. Saya kata, lah kenapa? Yelah, entah ada kat atas pokok tu ada burung berak, burung tu kena hujan tu jatuh atas kepala saya. Dia kata, tak nampak, pergi cari buat apa kan? Pergi hantar buat amal. Solat lu pergi Jabatan Kimia, ulur kepala lu. Lepas tu nanti dah check kan, Jabatan Kimia keluar, okey, tak ada tai. Okey, jenuh lah. Tuan-tuan tahu kan yang kes ada orang hantar duit, dia pergi apa, Jabatan Kimia, pergi hantar handphone sekian sebagainya. Lepas tu dia dapati paling kotor adalah duit. Ada kesan tahi, ada kesan air kencing. Ialah pasal benda ni dipegang oleh semua orang. Kita bayar, dia pegang, dia bayar, dia pegang. Yang Muslim buat, yang bukan Islam buat. Yang Muslim yang kencing tak basuh pun ada. So makan babi, pegang anjing, pegang tu. Jadi pegang-pegang kata macam sekian. Sudah sekali kan, dia kata yang paling kotor pada manusia ni, kalau pada segi apa benda yang ada bersama dengan dia, telefon ke apa, jam, paling kotor duit. Dia gatal pergi hantar. Last sekali pakcik-pakcik kat kampung kan, Mat, bukan kau ada duit tak? Ada. Letak luar tu, mana boleh solat. Cantik kan. Kita pun tunggu dua masjid kan. Best lah. Saya jaga duit pakcik. Kita buat tabung kat luar nanti, peti tempat letak duit bagi siapa-siapa yang rasa was-was duitnya kotor. Benda tak nampak, gatal miang cari buat apa. Ni realiti. Bila ikut agama, tak ada masalah. Nabi kan, Nabi SAW kita cerita kan, pernah sampai pada kawasan air, kemudian diorang nak wuduk, nak bersihkan diri kat air tersebut. Tuan air datang. Lepas tu ketika tu Nabi dengan para sahabat, Omar kata, ya sahibal ma', ya tuan air, ada tak binatang-binatang masuk dalam tempat ni? Nabi kata jangan jawab. Nabi kata dengan orang tu, jangan jawab. Nabi kata, ini takalluf. Ini adalah takalluf, perbuatan beratkan diri. So Nabi tak bagi pun. Yang bersyak cari buat apa? Selongkar. Tuan-tuan, ni abang kita ni jemput kenduri, ayam dia ambil, ayam mana? Jenuhlah hidup kita, ya Allah, ya Tuhanku. Tak nampak Allah Ta'ala, kita bukan sengaja nak makan benda haram. Dan dia pula mungkin tak tahu supplier ayam dia datang mana. Ada kedai restoran kita jumpa kan, supplier ayam dia datang-datang bukan Islam. Kak nak ayam ke? Terus tanya dengan akak tu, Kak, ayam akak ambil dengan dia ni sembelih ke? Sembelih, kami pergi tengok sendiri di tempat tu sembelih. Betul Kak? Betul. Awak bayangkan apa jadi kan, realiti yang berlaku ya, macam kes apa, korban lembu apa, mati dan sebagainya. Tapi kalau kita nak fikir possibility tu semua ada. Tapi problem ni kita diajar macam tu dalam Islam. Kita diajar untuk tengok hukum dengan zahir sahaja. Apa tak nampak jangan bahaskan, sebab realiti dia benda akan menyusahkan diri anda sendiri. Okey, baik, alhamdulillah kita berhenti situ. Minta maaf lah kita masuk dalam tajuk ni banyak sangat bab ilmu kalam. So ya, pasal kebetulan saya tengok banyak orang macam confused perbahasan geng-geng ahli sidang kalam sebagainya dan tajuk ni. Sebenarnya mereka tak layak dari asal pun untuk bahas tajuk ni. Pasal perbahasan yang dia cuba pakai tadi gunakan asas falsafah
bagi memahami dalil Quran dan hadis yang para sahabat Nabi SAW, para ulama tabi'in, tabi'in telah pun ada penjelasan mengenainya. Bukan ilmu kalam datang baru bahaskan, seolah agama tak sempurna, lepas datang ulama-ulama kalam, tiba-tiba satu hari baru Islam tu menjadi murni. Sewil lah. Ni satu sewil memang sesat barat, bila mendakwa bahawa agama ni baru sempurna lepas datang ulama ilmu kalam. Ini sangat-sangat bertentangan dengan apa yang kita pegang. Balik pada asal, dia tak nak ikut salaf, terpulang. Tapi jangan dia kata bahawa apa dia pegang tu adalah salafus soleh punya fahaman. Baik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.